أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، insyaAllah, sebelum kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini, kita memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, kita menghadiahkan ke atas Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, salafus salifin, para alim ulama, nenek moyang kita, kedua ibu bapa kita, kaum kerabat kita, dan umumnya kepada muslimin dan muslimat sama di masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan dan hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, malam ini kita menyambung balik pengajian kita kitab Yushahul Afra wa Asbahul Falah, karangan Syekh Muhammad Abdul Ghani Ahmad bin Ismail Al-Fatani rahimahullah alaihi. Dan insyaAllah hari itu kita terhenti baca akhir hari itu sebelum PKP bulan 2. Jadi bulan 3 hari itu tajuk umum saya tak bawa, saya tak sambung. Jadi malam ni baru sambung balik. Kita berhenti hari itu 19 hari bulan 2 2020. Jadi kita masuk hari ni tajuk yang baharu, iaitu Kitabus Salah. Iaitu Kitabus Salah apa dia? Ini kitab pada menyatakan sembahyang, bab sembahyang, tajuk sembahyang. Ini kitab pada menyatakan sembahyang, bermula sembahyang yang difardukan dia itu 5 waktu pada sehari semalam. Ini semua orang tahu, kita semua tahu, tapi kita baca juga walaupun kita tahu. Yang difardukan dia itu, apa dia itu? Sembahyang itu 5 waktu pada sehari semalam yang wajib. Maka wajib tiap-tiap daripadanya sembahyang tadi ni dengan awal waktu akan sebagai wajib yang diluaskan dia. Maknanya wajib tiap-tiap daripadanya sembahyang yang 5 waktu itu dengan awal waktu akan sebagai wajib yang diluaskan dia. Maknanya masuk je waktu wajib dah sembahyang, maka wajib itu diluaskan dia mengikut luas waktu. Maknanya awal waktu tu afdal. Wajib masuk waktu wajib sembahyang dah, hingga bahawa tinggal daripada waktu barang yang lulus dikerjakan dia, maka sempatlah ia dan wajiblah sembahyang pada ketika itu dengan bersegera. Tadi dia kata wajib dengan awal waktu akan sebagai wajib yang diluaskan dia, hingga bahawa tinggal daripada waktu barang yang lulus dikerjakan dia. Maknanya selepas ada disebut afdal. Waktu afdal ini awal waktu tu, kemudian waktu jawaz. Jadi waktu jawaz ni yang lulus, barang yang lulus dikerjakan dia. Mungkin dia sembahyang masuk, contoh dia isyak, bukan isyak dia panjang sangat, kita ambil lah masuk waktu zuhur, contoh 1.35, maka dia sembahyang pukul 2, maka tu jawaz. Sebab luas lagi waktu tu, luas lagi waktu tu. Tapi afdal dia wajib masuk tu di awal waktu. Kemudian maka sempatlah ia dan wajiblah sembahyang pada ketika itu, hingga bahawa tinggal daripada waktu barang yang lulus dikerjakan dia, maka sempatlah ia dan wajiblah sembahyang pada ketika itu dengan bersegera. Maka selepas daripada waktu yang diluluskan tadi ni, jawaz tadi ni, maka piciknya waktu, maka pada ketika itu takut-takut terlewat ataupun tertinggal, maka wajib dilakukan dengan bersegera. Maka tiada gugur sembahyang daripada seorang sekali-kali. Maknanya tiada gugur sembahyang
seseorang ataupun setiap orang tidak gugur. Mana gugur di sini gugurnya fardu itu daripada seorang sekali-kali, dan jikalau bersangatan atasnya sakit sekalipun. Manakala sakit sekalipun kena sembahyang juga, bersangatan sakit sekalipun kena sembahyang juga selama ada akalnya. Sakit tapi berakal lagi, tahu lagi, maknanya boleh fikir lagi, kata orang Perak fikir, boleh fikir lagi, waras lagi, walaupun sakit yang bersangatan, maka kena sembahyang. Sembahyang macam mana? Sekadar yang dia mampu, walaupun dengan ekor mata, walaupun dengan baring, walaupun dengan duduk. Kalau boleh berdiri maka wajib dia berdiri. Kemudian melainkan apabila ghaib akalnya dengan ketiadaan sengaja. Maka ghaib akalnya dengan ketiadaan sengaja, hilang akal, jatuh pitam, pengsan, atau ghaib akal dia, hilang akal dia, gila, hilang akal dia, nyanyuk, lupa, hilang akal dia. Maknanya bukan dengan sengaja. Tapi kalau dengan sengaja minum arak saja bagi mabuk, maka haram. Itu tidak dikira yang gugur fardu tadi ni. Dia mabuk, dia hilang akal sebab mabuk, perbuatan tu haram. Hilang akal sebab isyak dadah, hilang akal sebab minum air ketum contoh dia, maka akal dia hilang, maka itu tidak gugur fardu. Kalau dia kata awak tadi sebelum masuk waktu minum air ketum tadi ni, tiba-tiba masuk waktu terlupa, sedar-sedar dah dekat maghrib, haram juga, berdosa juga, sebab perbuatan tu dengan sengaja. Tapi kalau ubat, maknanya dia memang kena makan ubat. Bila dia makan ubat tu dia jadi lalat, dia jadi lali orang kata. Maka yang itu dia terpaksa. Maka terpaksa itu bukan kerana dia sengajakan, tapi atas mudarat. Maka dia terpaksa makan ubat, yang memang dia makan ubat tu dia jadi lali. Dia lali-lali, dia tak ingat. Contoh, mungkin ada ubat apa itu, ataupun dia tidur. Dah makan ubat tu dia makan tidur. Dia tak jaga dah. Dia termasuk adalah orang yang hilang akalnya, ghaib akalnya dengan ketiadaan sengaja daripadanya, dan tiada diuzurkan baginya pada minta mentakhirkan dia, dan tiada diuzurkan baginya pada mentakhirkan dia di dalam hadir daripada waktunya. Maknanya tidak diuzurkan mentakhirkan dia bila di dalam hadir daripada waktunya, dan jika banyak pekerjaannya sekalipun. Jadi di sini tiada diuzurkan baginya pada mentakhirkan dia, mentakhirkan sembahyang ni. Tiada diuzurkan mentakhirkan sembahyang. Maka di sini ulama meletakkan ni dengar betul-betul. Maknanya mentakhirkan sembahyang ini dengan keadaan yang maknanya sibuk, memang tak boleh nak elak, dia mentakhirkan, maka mentakhirkan itu menjadi makruh. Makruh. Afdal sembahyang awal itu, maka harus sembahyang dalam waktu jawas yang panjang. Maka mentakhirkan sembahyang itu dalam keadaan yang amat sibuk, maka hukum dia makruh. Tapi kalau sengaja sehingga kepada makruh yang mendatangkan haram, makruh li tahrim, maka itu berdosa. Itu nanti kita akan jumpa benda tu. Dan jika banyak pekerjaan sekalipun, melainkan jika ia lupa akan dia dengan tiada disebab bermain-main atau tidur dahulu daripada masuk waktunya. Melainkan yang tadi ni banyak pekerjaan sekalipun, tiada uzur mentakhirkan dia dalam hadir pada waktunya, tak ada uzur. Dan disebut dalam kitab ni, melainkan jika dia lupa akan dia dengan tiada sebab bermain-main. Lupa, memang lupa betul. Kadang-kadang orang ada yang apa itu, kita kadang-kadang berlaku, kita rasa macam dah semayang, bila dah ni baru teringat tak semayang lagi rupanya. Tu lupa tu, lupa. Dan kata kita dah bahas dah bab lupa ni kan. Jadi yang ini bukan sebab dia bermain-main, bukan kerana dia saja-saja karang terus lupa. Yang ini berdosa. Kata kita dah bincang dah bab lupa ni kan. Lupa umpamanya itu dalam bab najis. Bab najis, kita pegang cucu, ambil contoh cucu lah senang. Pegang cucu pakai lampin, pakai pampers tu tembus. Kita pula tak kira lah atuk ke opah ke, maka pegang cucu ni letak atas riba, dan memang orang kata apa, basah lah, maknanya
lembab, pampers tu lembab, kena dekat kain kita, dan kita macam memang ada bau ada, tapi tak basah. Bau tu ada. Bila bau ada, najis ni dia rupa bau dengan rasa, kan, maka dikira najis. Yang pada ketika itu kita tahu dah, najis, maka hukum bersuci ini hukum dia wajib. Jadi disebabkan kita tadi ni fikir biar dululah, kan, karang lah. Ni karang ni kata bermain-main ni, karang lah. Bila karang tu lupa, terus semayang pakai kain itu sebab bermain-main tadi ni, dileka-lekakan tadi ni. Lepas semayang dah habis waktu, baru teringat, ya Allah, tadi ni kain tu kena najis. Baru teringat yang semayang tadi ni waktu dah habis dah masuk waktu asar contoh dia. Semayang zuhur tadi ni dengan kain yang kena najis. Waktu asar tu baru teringat kain ni rupanya dah kena najis. Maka bila kena najis di situ, berdosa perbuatan dia tadi ni. Maka lupa yang berdosa, sebab dia bermain-main. Sebab apa? Awak memang tak ingat. Awak semayang tadi awak tak ingat. Memang tak ingat, tapi hukum bersuci itu wajib. Nampak? Hukum bersuci itu wajib. Maka bila dah tahu kena najis, cepat-cepat basuh. Kena qada tak kena qada? Semayang tadi imam, syekh, suara kita, kena qada tak? Dia semayang tadi dah najis, dah asar baru teringat, kena qada. Sebab tadi tu semayang tak sah dah, semayang dah najis. Sebab bila najis wajib kita bersuci tadi ni, bersih tadi ni, dia pakaian daripada najis, maka dia kena bersegera qada. Semayang tadi tu tak sah, semayang dah najis, mana sah? Pasal apa? Lupa. Awak memang tak ingat, mana boleh lupa. Hukum wajib bersihkan diri tu, bersihkan pakaian tu, kita boleh lupa. Maka di sini pun tengok tadi dia kata apa? Dia kata bukan sebab bermain-main atau tidur. Maka yang ini melainkan ni maknanya yang diuzurkan, yang dimaafkan jika lupa akan dia dengan tiada sebab bermain-main. Memang lupa betul. Umpama ubat, pensan, pitam dan sebagainya, ataupun nyanyuk, atau tidur ia dahulu daripada masuk waktunya. Tidur dahulu daripada masuk waktunya, maka boleh. Umpamanya dia qailulah, dia nak buat qailulah, tidur sebelum zuhur, sedar-sedar dah asar. Mana sebelum zuhur dia tidur, sedar-sedar dah asar, maka orang macam ni dimaafkan. Dia memang tak sedar langsung, tidak mampu kata orang kan, dibolehkan. Tidur sebelum subuh, lepas isyak bangun pukul 8, kira macam mana, kan? Yang itu tiap-tiap hari melampau lah. Sekali-sekala tu dimaafkan lah. Tapi tiap-tiap hari tu melampau, kan? Tahu dah. Sebab itu orang Islam ni waktu subuh dia mesti jaga walaupun dia tak semayang. Itu memang orang Islam ni yang mengucap 2 kalimah syahadah ni, walaupun dia bukan kaki semayang, tapi dalam hidup ni bukan sekurang-kurangnya kebiasaannya dia akan dengar orang azan tu, walaupun dia akan sedar tu subuh, cuma dia nak bangun dengan tak bangun dia. Itu dia, kan? Baik. Jadi tidur dahulu sebelum daripada masuk waktu tadi ni, dan tiada jaga melainkan kemudian daripada luputnya. Macam kita sebut tadi lah, sudah-sudah dah asar, maka dia uzurkan dia. Adapun jika lupa ia dengan sebab bermain-main, maka tiada diuzurkan. Maka manakala luput akan seseorang satu fardu dengan tiada uzur, wajib qadakan dengan bersegera. Nampak? Jika lupa ia dengan sebab bermain-main, maka tiada diuzurkan, maka tiada uzur lah sebab bermain-main. Maka manakala luput akan seseorang satu fardu, bila luput satu fardu, tinggal satu fardu dengan tiada uzur, saja-saja tinggal. Mana bila tiada uzur ni bukan sebab pitam, bukan sebab ghaibul aqal, mana hilang akal, bukan sebab itu, maka wajib diqadakan dengan bersegera. Dengan sengaja wajib qada dengan segera. Contoh dia macam mana? Ini biasanya kadang-kadang berlaku lah dekat diri kita. Ya, kita bukan maksum kan. Dalam kereta jalan jam pergi Kuala Lumpur, dekat highway tu jam, ada accident. Asal dah nak habis dah ni, macam mana nak berhenti? Takkan nak berhenti tepi highway. Maka di situ kita pun ambil sembahyang menghormati waktu.
Tapi carilah arah kiblat dulu semayang. Tapi semayang fardu ni sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, atas kenderaan ni Nabi buat semayang sunat dah. Semayang fardu ni dia kena, maknanya kena tetap lah kan. Tu kita akan jumpa lah nanti. Jadi orang yang macam ni, ataupun kita dalam situasi tu, kita tinggal dengan sengaja, dan tinggal kita tu kita rasa berdosa lah, kita rasa macam salah lah. Maka bila habis sampai je di rumah, maghrib itu jangan semayang qada tu dulu, semayang maghrib tu dulu. Maka lepas maghrib tu bersegeralah qada semayang asar yang tinggal tadi ni. Atas sebab bukan bermain-main, memang kita tak boleh nak buat apa dah. Bersegeralah qada. Tapi mungkin kita bermain-main tadi ni, bersembang, dan bermain-main lah tu, dan lagi ni dan orang pun tak dan, tu dia kira bermain-main je tu. Mana apa-apa kena ambil berat, dan ke tak dan, maka wajib qada dengan bersegera. Dan jika luputnya dengan uzur, wajib diqadakan di atas berlambatan. Maka dengan uzur, orang yang tadi ni dia koma, sedar-sedar 2 minggu koma, maka sedar daripada koma tu, dah sedar, dah berakal tu, dia tahu dah 2 minggu dia kena qada. Maka orang macam ini sunat dia qada dengan awal, bercepat-cepat, tetapi harus untuk dia berlambatan qada. Boleh. Dia maknanya dia bukan sebab bermain-main, dia memang uzur syar'i. Baik. Dan yang afdalnya disegerakan dengan qadanya orang yang tadi ni, yang ada uzur tadi ni, yang ada keuzuran ni, afdal disegerakan. Maka boleh dia, harus dia nak berlambat-lambatkan qada tu, maka dia nak buat besok, hari ni tak larat, esok pula lah qada, boleh. Tapi orang yang macam tadi ni, yang bermain-main tadi ni, masa waktu, habis waktu tu, wajib kena cepat disegerakan qada, disegerakan qada. Maka 5 waktu yang difardukan dia itu, pertamanya zuhur, maka awal waktunya, kemudian daripada gelincir matahari. Kenapa dia sebut zuhur, dia tak sebut subuh? Kan ke waktu awal semayang pertama, kalau kira pagi itu subuh lah tak? Tapi dalam kitab disebut pertamanya zuhur, maka awal waktunya, kemudian daripada gelincir matahari, dan akhirnya apabila jadilah bayang-bayang tiap-tiap satu itu seumpamanya lain daripada bayang-bayang zawal, dan keduanya baik zuhur. Sebab apa? Ni ada qaul, riwayat mengatakan ketika Nabi SAW turun daripada Isra dan Mi'raj, kerana semayang ni satu amalan ataupun ibadat yang Nabi ambil dari langit, maka sebab itu sembahyang 2 rakaat itu lebih afdal daripada kita membaca Quran. Dari segi martabat sembahyang ni dia lebih tinggi daripada amalan-amalan yang lain. Sebab amalan sembahyang ni Allah Ta'ala turunkan, ataupun Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW ketika Isra' dan Mi'raj. Nabi ambil itu di langit, maka Quran itu Jibril AS bawa turun ke bumi. Maka afdal, seafdal-afdal ibadat yang sunat, maka sembahyang, apatah lagi wajib. Maka zuhur sampai-sampai ke Mekah, pada ketika itu dah habis waktu subuh. Maka syarat yang pertama sembahyang zuhur pada hari itu. Tu zuhur tu yang pertama. Maka ada yang kata subuh, maka tu khilaf. Jadi mana-mana pun tak apa, kita ambil yang ini disebut pertamanya zuhur. Maka awal waktunya, kemudian daripada gelincir matahari, itu kita tahulah sampai bayang-bayang tu zawal, beralih daripada kedudukan asal dia tu kalau pakai matahari. Tapi sekarang kita pakai jam. Keduanya asar, maka masa waktunya daripada lebihnya atas bayang-bayang seumpamanya berkekalan hingga jatuh matahari. Asar ini disebut sebagai salatul wusta. Salatul wusta tu dia duduk tengah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tu salatul wusta tu. Kalau ambil yang dekat sini, subuh tu jadi nombor 1. Kan Nabi sebut tentang solat asar ni solat wusta kan, solat tengah-tengah. Subuh, zuhur, asar tu di sini, maghrib, isyak, solatul wusta, dia duduk di tengah. Maka solatul wusta ni kenapa dia panggil wusta? Dia di antara malam dengan siang. Dan banyaklah fadilat-fadilat solat asar ni kalau kita ngaji lagi kan. Kelebihan-kelebihan waktu asar. Kemudian dan ketiganya maghrib, maka masa waktunya kemudian daripada jatuh matahari berkekalan ia hingga sempurna hilang syufuk yang merah.
Macam sekat tadi lah, maghrib nampak merah-merah tu, kalau hujan tak nampak lah kan. Maka kita sekarang pakai jam je. Orang dulu dia pakai itu. Dan keempatnya Isyak, maka waktunya kemudian daripada ghaib syufuk, hilang je syufuk merah tu. Kita sini tak nampak dah lah. Kalau orang belah-belah laut dia nampak lagi merah-merah tu sikit kan, hilang je, itu masuklah waktu Isyak. Berkekalan ia hingga naik fajar sadiq. Naik fajar sadiq. Fajar sadiq ni macam mana? Fajar sadiq ni macam mana tuan-tuan? Fajar sadiq ini saya tak tahulah, saya bukan ngaji falak, tapi dengar orang yang ngaji falak cerita fajar sadiq ni kalau kita waktu dalam sebelum subuh tu dia ada satu garisan warna ungu. Kalau orang duduk atas bukit dia akan nampak garisan tu ungu sebelum naik matahari tu, fajar sadiq tu. Lepas tu baru masuknya waktu subuh kan. Dan kelimanya subuh, maka waktunya kemudian daripada naik fajar sadiq. Naik je fajar sadiq tu, kita bawah ni tak nampak, tapi tutup guru dulu dia memang tengok bintang, dia memang tahu dah ni dah subuh, dia dah naik fajar sadiq ni. Tu ilmu bintang tu, ilmu falak tu. Kita sekarang mana ada tengok bintang dah, tengoklah bintang tapi tak adalah tahu apa kan. Tutup guru dulu dia memang tengok bintang tu tahu dah ni dah Isyak, ini dah masuk, ni dah fajar sadiq. Kedudukan bintang tu berubah, bulan pun berubah, bulan pun berubah. Sekarang sini besok pagi dah belah sana kan. Jadi kalau nampak kan, maka tu waktu dia naik fajar sadiq. Berkekalan ia hingga naik matahari, habislah waktu subuh. Naik matahari ni bukan maknanya naik matahari pukul 9 tu kan. Kalau naik matahari pukul 9 tu, pukul lepas tengah boleh 9 subuh lagi kan. Dia bukan itu. Mana naik matahari dia dah habis subuh ni, nampak cerah dah. Benang hitam tu dah nampak dah kan, dah nampak dah. Maka habislah subuh. Orang dulu sahur tengok benang je. Sahur ni sampai pukul berapa, selagi tak nampak benang hitam, selagi tu boleh sahur. Gitu. Rumah pula dulu pokok dia tinggi, memang tak nampak. Pukul 9 tak nampak lagi kan. Baik, habislah waktunya. Bermula syarat wajib sembahyang itu bahawa ada ia Islam, mestilah orang Islam, dan baligh, cukup umur. Jadi ini syarat wajib. Syarat wajib sembahyang, Islam, baligh. Tu baligh ni maknanya cukup umur dan berakal dan suci daripada haid dan nifas, dan sejahtera ahwasnya. Ahwas ni maknanya panca indera dia, tubuh badan dia sihat. Maknanya sejahtera, kesihatan dia. Sebut lama dah dalam kitab fiqh. Kalau orang yang sakit, orang yang ada penyakit yang maknanya boleh, penyakit tidak berjangkit, Nabi sebut la adwa wala tirata wala hamata wala safara wa firru minal majzum kama tufiru minal asadi. Betul? Tidak ada sial, tidak ada adwa, tidak ada sial, tidak ada burung hantu, tasyaum kan. Tapi Nabi kata larilah daripada penyakit kusta tu umpama kamu lari dari singa. Wa firru minal majzum kama tufiru minal asadi. Larilah kamu daripada penyakit kusta umpama kamu lari daripada singa. Kenapa Nabi suruh lari daripada penyakit kusta? Sebab dia ada kuman yang berjangkit. Penyakit dia tak berjangkit. Kalau penyakit berjangkit, contoh dia, saya ada penyakit, pergi dekat imam, saya tu hilang, penyakit tu pergi ke sana, tu melompat ke sana, itu tak berjangkit. Itu tak masuk akal lah. Tapi yang berjangkit itu kuman. Contoh macam yang kita baru-baru ni, bukan baru lah, sekarang pun ada lagi, maknanya COVID. Maka orang-orang yang ada simptom, maka dia tak wajib datang semayang. Tak wajib datang semayang. Tak wajib datang semayang. Tapi semayang kena semayang tak? Kena semayang juga. Sebab apa? Sebab ada akal tadi ni. Maka datang tak wajib. Walaupun Jumaat. Sebab Jumaat itu kan wajib. Maka orang yang macam ni tak wajib datang Jumaat. Tapi dia wajib semayang tak? Dia wajib semayang. Sebab apa? Sebab dia berakal tadi ni. Maka di sini sejahtera ahwasnya, maka tidak wajib atas yang buta tuli. Atas yang buta tuli. Dan jika berkata-kata sekalipun, jika ada ia dahulu daripada tamyiz, bersalahan jika kemudian daripadanya. Baik, maka syarat wajib semayang tadi ni, yang pertama Islam, kedua baligh, cukup umur, yang ketiga berakal dan suci daripada haid dan nifas. Ada besar lah.
dan sejahtera ahwasnya, maka tiada wajib atas yang buta tuli. Maka sesetengah kitab menyebut ataupun sesetengah kitab fiqah dia kata tak wajib atas orang yang tuli sahaja. Buta kena sembahyang juga, tapi dalam ni dia sebut buta tuli. Buta tuli pula, maka kita ambil buta tuli ni buta tuli pula. Tapi kalau buta saja kena sembahyang. Tapi kalau buta tuli tak dengar, maka tak wajib. Orang tuli ni apa dia? Tuli ni pekak macam ni dia nak belajar sembahyang? Ataupun dia buta, dah buta pekak pula, macam ni dia nak nampak dengar apa tidak? Tak wajib lah sembahyang orang macam ni. Tapi kalau dia nampak tapi nak bagi tahu bacaan pun dia tak tahu apa, maka dia tak wajib sembahyang. Tapi kalau dia sembahyang juga, sembahyang lah kalau dia nak ikut. Tapi dia orang macam itu yang tak dengar ni, dia tak wajib sembahyang, kan? Dan jika berkata-kata sekalipun, andai kata dia berkata-kata bukan cakap sekalipun kan, tak wajib. Jika ada ia dahulu daripada tamyiz bersalahan jika kemudian daripadanya. Jika ada ia dahulu daripada tamyiz, maknanya mayyiz, bersalahan jika kemudian daripadanya, dan sampai seru, maka tiada wajib atas mereka itu yang tiada sampai seru seperti jadi. Sampai seru, dan sampai seru ni kategori lain pula. Apa dia sampai seru ni? Sampai pengetahuan ataupun syariat, seruan Islam tu sampai kat tempat dia, maka wajib. Maka wajib dia sembahyang. Maka kalau tiada sampai seru, tiada wajib atas mereka yang tiada sampai seru seperti jadi ia pada kemuncak bukit yang jauh. Atas kemuncak bukit yang jauh. Dalam kitab disebut kemuncak bukit adalah orang duduk di pergunungan, tak ada orang pergi berdakwah ke sana, contoh dia. Maka dia tak tahu macam mana apa benda Islam ni, sembahyang ni tak tahu apa langsung. Maka orang macam ni disebut sebagai apa? Ahlul fatrah. Ahlul fatrah ini orang yang dimaafkan, dia tidak ditaklifkan. Kita dah bincang dah dulu ahlul fatrah ni. Tuan-tuan ingat tak ahlul fatrah ni apa dia? Ahlul fatrah ni dia tak ada dosa, tak ada pahala, tapi kena hisap tak besok dekat akhirat? Kena hisap juga. Walaupun tak ada dosa, tak ada pahala, tapi dia kena hisap juga. Itu yang esok Allah Ta'ala rupakan neraka tu macam syurga, Allah Ta'ala rupakan syurga tu macam neraka. Maka ahlul fatrah ni besok Allah Ta'ala suruh pilih. Bukan suruh pilih, Allah Ta'ala arahkan masuk ke dalam neraka, sedangkan itu syurga. Ini riwayat hadis kursi. Maka kata orang ahlul fatrah ni, kenapa kami ni kena masuk neraka? Kami ni tak sampai seru umpamanya. Saya bagi senang faham. Kami ni tak sampai seru, kami ni tak tu, maknanya tak ada sampai petunjuk. Kenapa kami kena masuk neraka? Maka bila dia tak nak masuk neraka, dia arahkan masuk syurga. Maka bila dia masuk syurga, rupanya itu adalah neraka. Yang beriman tadi ni, Allah Ta'ala perintah, dia ikut, maka dia pergi yang kata neraka itu adalah syurga. Maka nak menunjukkan Allah Ta'ala tu maha adil. Maha adil. Di sana pun masih diuji lagi ahlul fatrah ni, diuji lagi. Sebab tu syurga ni atas rahmat Allah Ta'ala, bukan pakai kepala otak. Kalau pakai kepala otak macam tu dah jawab kan, apa pasal pula awak tu kan tahu apa, ustaz-ustaz pun tak datang, takkan masuk neraka tu kalau pakai kepala otak. Maka atas rahmat Allah Ta'ala, atas rahmat Allah Ta'ala. Baik. Di atas bukit yang jauh, maka orang macam ni tak wajib, tidak difardukan sembahyang katanya. Dan tiada wajib qada sembahyang atas kafir apabila masuk Islam. Bahkan haram qadanya lagi tiada sah melainkan yang murtad. Orang kafir, dia kafir duduk dengan keluarga orang Islam, maknanya duduk di perkampungan ataupun penempatan orang Islam, hidup cara Islam, puasa sembahyang, tapi dia tak mengucap dua kalimah syahadah. Cuma dia suka cara Islam. Tiba-tiba umur dia dah masuk 25 tahun contoh umpamanya, dia rasa dah sampai dah ni, maka dia pun mengucap dua kalimah syahadah. Orang pun begitu dekat dia, kamu sembahyang sebelum ni tak sah, sebab kamu tak mengucap dua kalimah syahadah, kamu tak Islam. Sekarang ni kamu kena qada balik. Maka qada itu hukum dia haram, dia tak kena qada dah. Orang kafir ni bila masuk Islam dia tak kena qada dah. Walaupun dia pernah sembahyang dulu, ataupun memang dulu dia kafir tak reti apa, tiba-tiba masuk Islam, ada pula orang beritahu, kalau nak masuk syurga kena qada lah sembahyang masa mereka kafir tu. Tak ada. Tak ada. Jadi
Orang kafir apabila masuk Islam haram qadanya. Lagi tiada sah, tidak sah, melainkan yang murtad. Maka orang murtad dia kenalah qada. Selama mana dia murtad? Kalau dia murtad sebulan lah qada semayang tu. Kalau dia murtad 3 tahun dia qada semayang dah. Orang murtad ni orang yang berpaling daripada agama. Dia Islam, dia keluar Islam, dia masuk Islam balik. Maka wajib atasnya qada. Sembahyang yang luput pada masa dia murtad wajib qada. Ketika dia murtad yang dia tinggal tu. Dan tidak wajib qada atas yang gila dan yang pitam. Orang yang gila dan yang pitam tiada wajib qada. Tiada wajib qada, gila. Sampai satu tahap dia kena penyakit apa tak tahu lah apa nama penyakit anxiety ke apa kan, maka dia jadi tak betul. Maka dalam keadaan tidak berakal itu bukan disebabkan dengan dia ambil benda-benda yang mukat, maka tiada wajib qada atas yang gila dan yang pitam. Dan yang mabuk kemudian daripada siuman. Mabuk ni bukan mabuk todi, mabuk lah, maknanya mabuk, tak kira mabuk laut ke apa ke, dia jadi hilang akal. Dan tiada wajib qada atas kanak-kanak apabila balik. Budak-budak tak ada kena qada pula bila balik. Dan wajib atas segala bapa-bapa dan ibu-ibu menyuruhkan anak-anak mereka itu dengan sembahyang apabila sampai umurnya 7 tahun, dan dipukulkan dia atas meninggal sembahyang apabila umurnya 10 tahun. Maka ini kanak-kanak lelaki. Bila umurnya 7 tahun maka wajib. Tapi di sini disebut anak-anak ni tak kira lagi perempuan. Umurnya 7 tahun wajib suruh semayang. Bapa ni dah wajib suruh semayang, tapi anak tu tak wajib lagi sebab tak sampai umur. Tapi bapa ni dah kena suruh lah anak ni semayang umur 7 tahun. 10 tahun tak nak semayang, maka pada masa itu boleh rotan lah. Rotan dia bukan rotan sampai berbirat tertanggil kulit, tidak. Rotan dengan cara mengajar, buat muka garang sikit, rotan tu slow. Walaupun rotan tu slow tapi dia jadi takut sebab garang ni rupa bapak tadi ni. Pasal apa? Pasal tak nak semayang. Bukan garang tak tentu hala tak kan, pasal tak nak semayang. Maka inilah dia kitabus solat, syarat-syarat ataupun orang yang mana terlibat dalam solat ini. Jadi saya nak tanya soalan dekat habis dah ni. Orang kafir masuk Islam. Dia masuk Islam, kena mandi ke tak kena mandi bila masuk Islam? Atau dia mandi dulu lepas tu baru dia masuk Islam? Macam mana? Biasa ngucap 2 kalimah syahadah, kadang orang suruh sembahyang sunat dulu kan, lepas setengah lah, bukan semua. Lepas ngucap dah baca doa tu orang, kalau dekat pejabat lah, kalau dekat masjid lah buat sembahyang sunat. Jadi dia ni tadi ni masa sebelum datang tadi ni dia bukan Islam lagi. Kemudian dia pergi jabat agama ke ataupun dekat masjid ke, contoh dia sini ada wakil jabat agama datang mengucap 2 kalimah syahadah umpamanya. Jadi orang kafir ni dia kena mandi dulu ke ataupun dia mengucap 2 kalimah syahadah baru mandi? Macam mana? Macam mana? Kalau hari tu puasa, dia kena puasa ke tak? Kalau hari tu puasa, dia kena puasa ke tak? Tak kena puasa? Macam mana? Susah tak soalan ni? Tapi tak susah, mana sebenarnya kan? Dia datang katalah dia mengucap 2 kalimah syahadah tu, ambil lah pukul 12. Pukul 12. Maka lepas dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia kena mandi. Dia kena bersihkan diri dia. Kena mandi. Mandi masuk Islam. Lepas tu baru boleh solat. Tapi kalau puasa tadi ni, maka pada hari itu tidak difardukan ke atas dia. Besok tu wajib lah. Hari yang dia mengucap 2 kalimah syahadah tu, hari tu tak ada, pasal dia hari tu masuk pukul 12. Siap sebelum tadi ni dia tak sah pun. Kalau dia puasa kata dia tak apa, ranut Islam ni pukul 12 ni nak mengucap 2 kalimah syahadah ni kan, tak sah pun puasa dia kata. Sebab nak mengucap 2 kalimah syahadah mesti bersaksi ada orang yang memanglah kalau ikut mengucap ni bila-bila boleh mengucap, tak payah pergi jabat agama. Macam cerai kahwin lah, nikah cerai ni dekat rumah pun dah cerai dah, bukan pergi jabat agama umpama kan. Islam pun tak. Pasal apa? Ini dikatakan nizam, ini dikatakan kaedah.
Islam ni dia ada syariat dia, hukum syarak dia. Kalau semua jenis Nabi mudah, wahara lah. Sebab tu dibuat kan macam itu. Pejabat agama dia ada bahagian ni, nikah cerai untuk masuk Islam. Dia ada sistem dia kan. Islam ni ada sistem dia. Maka tu tadi ni macam semayang, tak kena qada lah. Tapi asar tu kan dia mengucap 2 kalimah syahadah pukul 12, Zuhur tu dah wajib semayang dah, asar dah wajib dah, subuh tadi tak ada lah, tak kena qada dah. Walaupun dia baca Quran macam qari, dia bukan orang Islam masih ada, tapi baca Quran macam qari, mengaji umpamanya, tapi dia tak Islam. Sebab contoh tak apalah, tu kita sembang luar ni kan, kalau jumpa nanti sembang benda tu jadi panjang ni. Baik, jadi di situlah habislah ni dalam kitab as-solat. Ada tak apa jelas. Lepas ni nak masuk bab syurutus solat pula. Dah habis dah kitab solat. Ada tak apa jelas tuan-tuan? Tak apa jelas tentang kitab solat ni? Ada tak apa jelas? Nak bertanya? Tak ada. Senang semayang kan, susah kan? Daripada kecil semayang susah kan tak? Baik, kita baca sikit bab syurutus solat. Belum kan? Sikit kan? Baca sikit je. Ini bab pada menyatakan segala syarat sembahyang, bermula segala syarat sembahyang dahulu daripada masuk padanya apa dia? Bahawa ada ia suci daripada hadas dan daripada najis dan tidak dimaafkan, najis yang tidak dimaafkan daripadanya pada pakaian dan badannya dan tempatnya, dan menutup aurat. Maka jika lemah ia daripadanya seperti tiada dapat pada suatu yang menutup aurat sekali, atau didapatnya mutan najis dan tiada kuasa membasuhkan dia kerana ketiadaan air, atau dihabiskan dia pada tempat najis. Baik, ini perbahasan dia panjang, cuma saya baca sikit. Maknanya syarat sembahyang ini bermula segala syarat. Mana bila kata bermula ini, segala syarat bermulanya daripada ini, daripada sinilah mula. Dan nak sembahyang apa, inilah mula, dan nak kena tahu ni apa dah syarat sembahyang. Dahulu daripada masuk padanya, mestilah masuk waktu. Tak masuk waktu macam mana nak sembahyang? Tak sah sembahyang di luar waktu kan. Kemudian bahawa ada ia suci daripada hadas, maknanya hadas kecil ataupun hadas besar, maka dia kena suci. Dan daripada najis yang tidak dimaafkan. Apa dia najis yang tidak dimaafkan ini? Maka najis yang nampak, berselerat dekat tepi kain umpamanya, berselerat lah kan, bersarang perak, nampak, tidak dimaafkan lah. Najis yang dimaafkan ni macam mana? Macam mana najis yang dimaafkan? Najis macam mana? Macam mana najis yang dimaafkan? Apa dia najis yang dimaafkan? Umpamanya najis yang dimaafkan ini, umpamanya tai burung yang dah lama, dah kering lama dah, bahkan banyak tak boleh nak buang, maka itu disebut sebagai bala umum, umul balwa, maka boleh. Itu kita akan masuk nanti tajuk itu. Tapi kalau tai orang lama dah tak boleh juga kan. Tai anjing tak boleh juga. Tai cicak dimaafkan ke tidak? Tai cicak tidak dimaafkan. Maka sebab tu kalau ada tai cicak walaupun kecil, kita pun tak apa ni, sujud terus tai cicak, batal semayang. Tak boleh. Sebab tu cicak ni sunat bunuh. Yang dimaafkan ini maknanya, yang dimaafkan lah macam kita sebut tadi ni, daripadanya pada kainnya dan badannya dan tempatnya. Kain yang kita pakai, badan dan tempat yang kita, sejadah kita ni, sejadah kita ni. Jadi sebelum habis saya nak tanya tuan-tuan, sekarang ni imam pakai mikrofon, tai cicak dekat sini, batal tak batal semayang imam? Tak batal? Tai cicak dekat wayar ni, batal ke tak batal? Bersambung tak bersambung dengan badan? Bersambung tak bersambung dengan badan? Bersambung. Jadi batal tak semayang? Imam tadi batal tak semayang? Tai cicak dekat wayar. Yang tidak dibawa naik maka tak batal. Tapi kalau bawa naik kan, dekat sini tai cicak memang kena sini, batal kan. Itu jadinya. Tak pening-pening kepala kan, susah kan. Nampak je macam susah. InsyaAllah nanti kita sambung lagi dalam bab ni. Saya ulang balik nanti, bab syurutus solat, iaitu bab syarat-syarat semayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحبة برحمتك أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في الدين ودنيانا وكلنا صائبا في سفارنا وخالفة في أهل واطمس له جعلائنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رب رحيم. ربنا تقبل منا دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. دعوا سبحانك اللهم وتعالى فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.